selembut sutra, kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lantera. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan. Kau masih menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Jika suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, samar jahiliyah atau sinaran akidah. Sabarlah keluarga Yasin, bagimu syurga di sana. Dan kau pun tega memilih syurga, walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada berbayar. Namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman. Sumayyah, kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayut buaya, menggoncang dunia, mencipta sejarah. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Sabarlah keluarga Yasin, bagimu syurga di sana. Dan kau pun tega memilih syurga, walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada bermayar. Namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman. Sumayyah, kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayut buaya, menggoncang dunia, mencipta sejarah. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Dalam hal ini Banu Makhzum tidak mahu ketinggalan daripada Banu Umayyah dalam menyeksa kaum muslimin. Selain daripada Banu Umayyah, Umayyah bin Khalaf duk seksa hamba dia, ada satu puak lagi nama Banu Makhzum. Yang ni pun tak mau lepas peluang juga. Siapa yang masuk Islam daripada puak dia, yang tu pun diperseksa. Banu Makhzum menyeret budak mereka yang bernama Yasir bersama dengan anaknya dan isterinya. Banu Makhzum pula pekerja ataupun hamba dia yang ada di dalam kumpulan Banu Makhzum ni adalah keluarga Sumayyah tu. Yasir, Sumayyah, Ammar. Allah. Banu Makhzum seret tiga beranak ni ke padang pasir.
keluarga Yasir ini diseksa dengan macam-macam seksaan yang mendirikan bulu roma. Allah, kena ikat di tengah padang pasir macam tu, kena tahap tengah padang pasir macam tu. Sumayyah kena ikat macam tu juga, tapi atas padang pasir. Ammar bin Yasir, pok-pok tu pegang rambut dia, rendam dah layang, rendam tu, angkat, rendam, angkat. Masa angkat tu sebut, ni, sebut Latak Uzza tu Tuhan. Dia kata, dok, rendam ni. Tak lagi kalau rendam, angkat pula, suruh mengakui, dok ya, rendam ni. Allah. Sampai last kali bila angkat tu Zilan, Ammar bin Yasir, masa tu dia keadaan tak sedap. Masa tu dia sebut, dia kata betul, Latak Uzza tu Tuhan. Dia sebut benda macam tu, pok-pok ni lepas tu. Pok-pok ni lepas tu. Masa tu Ammar bin Yasir sedih sangat. Dia kata, aku rasa aku dah berdosa sebab tukar agama dan sebagainya. Satu hari dia duduk setempat tu, senyap, sedih. Nabi SAW datang tanya apa siapa sedih. Dia kata, aku silap mengaku apa semua. Saya perikahkan cerita. Masa tu, ya rahmatullah, masa tu turun ayat Quran yang berbunyi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maksud ayat tersebut, orang-orang yang dipaksa tak dikira, sedangkan hati mereka penuh dengan iman. Bahasa mudah kita sebut macam ni, kalau kata orang tu hatinya penuh dengan iman, tapi dia dipaksa untuk mengaku, jadi dia mengaku dalam keadaan terpaksa tu, tak kira. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu satu berita baik kepada Ammar bin Yasir, kamu tersilap pergi mengaku masa terpaksa tu, pengakuan tu tak kira, sebab hati kamu penuh dengan iman, penuh dengan keyakinan. Nampak lah, Allah, seronok masa tu Ammar, cukup seronok. Dan maknya Sumayyah Zilan duduk di bawah ataupun duduk di seksa tersebut, dan akhirnya sampai satu tahap mati Zilan, mati dibunuh. Nah, kita baca sikit Zilan, hak ni cerita Sumayyah dibunuh ni. Baik, sampai Nabi SAW pernah membesarkan mereka agar tetap bersabar menghadapi siksaan sekejam itu dengan sabdanya. Baginda datang, baginda pernah lalu waktu tengok Ammar kena seksa. Ammar tadi saya lupa sebut satu lagi, dia pernah kena seksa rendam dan layak macam saya sebut tadi, dan dia pernah kena seksa dengan dibakar. Pok-pok Bani Makhzum bakar dah. Macam mana Nabi Ibrahim dibakar dalam buah api, kena bakar. Masa tu baginda datang pegang kepala dia saja. Baginda pegang kepala dia, baginda sebut, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ammar, kamu sejuklah, kamu selamatkanlah Ammar ni, kama kunti bardan wa salaman ala Ibrahim, macam mana dulu kamu sejuk, kamu selamatkan Nabi Ibrahim. Kan sampai tahap tu Nabi pegang dan dia kata, sabar syurga, syurga. Tak lebih lah, kita tak lebih tengok ni, tak lebih boleh cerita. Khabbab bin Ar kena lah ni, buat besi ujung ni. Pok-pok Quraisy buat besi macam kita panggil apa tu, acuan kuih loyang. Kuih loyang, kenal apa kuih loyang? Acuan kuih loyang, hak besi dekat bawah tu bunga, atas tu ada tangkai satu. Pok-pok Quraisy buat macam tu, bakar dekat hak acuan tu, buh di ding. Pasal masuk Islam, hak tu lah. Tu orang dulu kan, teruk. Ada sahabat ni sebab lubang tengah ni, ada sahabat sampai capi. Ada sahabat yang pernah kena siat, kena tangkap, pernah kena siat tu. Waktu duk kena siat tu, tapi hak ni bukan sahabat, dia sahabat saya lupa nama dia, tapi cerita dia ingat. Kena siat ni, waktu kena siat tu, pok-pok ni kata kat dia, mau tak kamu kalau tempat kamu kena siat ni, kamu hak duduk kena siat ni, tempat kamu ni kami letak Muhammad, mau tak? Maksud dia kami letak Muhammad ni, hak tempat kena siat ni, maksud dia kami siat Muhammad, kami bebaskan kamu mau tak? Sahabat ni jawab apa Zilan? Sahabat kena siksa ni, kena siat ni. Dia kata, aku di sini ni, aku di tempat kena siksa ni, Muhammad di kota Madinah, Muhammad kalau kena gigit nyamuk pun aku tak rela. Muhammad di Madinah kena gigit nyamuk pun aku tak rela, aku tak setuju, aku marah, aku geram, aku susah hati. Bukan takat Nabi kena siap, Nabi kena gigit nyamuk pun dia tak mau, tapi dia kena teruk dan akhirnya mati. Allah Akbar. Tu kata sahabat bawa Islam ni tu lah. Allah. Baik, sabda baginda, bersabarlah kamu keluarga Yasir, sesungguhnya syurga menanti kamu.
isteri Yasir dibunuh oleh Abu Jahal dengan tikaman tombak pada alat kelaminnya, sedangkan Yasir sendiri mati dalam siksaan itu. Mereka mati kerana tidak mahu meninggalkan Islam. Ammar dan Yasir dengan Sumayyah meninggal. Yang tak meninggal Ammar tak meninggal. Waktu kena siksa tu Ammar tak mati, Yasir mati, Sumayyah mati. Antara dua tersebut yang mula-mula syahid Sumayyah. Sebab itu orang perempuan boleh berbangga kerana syuhada yang pertama atas muka bumi ni, ataupun syuhada yang pertama di zaman Nabi SAW ni, orang perempuan syahid tu, baru suami dia. Ammar tak mati. Ammar panjang umur saja, sampai umur 93 kalau tak silap saya. Dia hidup sampai zaman pemerintahan Sayyidina Ali. Yang kata Ammar bin Yasir ni, hati dia kena rendam teruk. Ammar ikut hijrah dengan Nabi SAW. Waktu buat Masjid Nabawi tu, dia pegang batu dua-dua macam tu. Pegang macam tu. Nabi tengok Ammar duk angkat batu tu, Nabi kata, wahai hakamna Sumayyah. Nabi kata, kesian anak Sumayyah ni no. Kesian kat dia. Dia akan dibunuh oleh fi'atun baghiyah. Dia akan dibunuh oleh puak pelampau. Nabi kata, kesian Ibnu Sumayyah. 3 kali Nabi ulang, kesian anak Sumayyah ni, nanti puak pelampau bunuh dia. Kesian anak Sumayyah ni, nanti puak pelampau bunuh dia. Rupanya sungguh kan no? Waktu zaman Sayyidina Ali, ada satu perang nama perang Siffin. Dalam perang tersebut, Sayyidina Ammar berada kumpulan dengan Sayyidina Ali. Masa tu umur 93, buta. Tapi dalam keadaan buta umur 93 tu, dia boleh bunuh dalam perang tu, dia boleh bunuh 20 orang. Berkat Allah bagi dah. Dalam perang tu boleh bunuh 20 orang. Buta. Dan tentera musuh tak berani nak bunuh dia. Pasal tentera musuh tahu Nabi pesan dah, Ibnu Sumayyah ni, Ammar ni, yang akan bunuh Ammar ni orang pelampau. Jadi siapa yang bunuh dia dikira pelampau. Jadi sahabat-sahabat yang pernah dengar hadis tersebut, yang berada dalam kumpulan Allahumma salli ala Muhammad, Sayyidina Muawiyah, yang duduk dengan kumpulan Sayyidina Muawiyah, sahabat-sahabat seorang tak berani nak bunuh dia, tak berani nak sentuh dia. Pasal tahu siapa bunuh dia orang pelampau. Tapi ada puak-puak hak baru masuk Islam, hak tak tahu cerita Nabi SAW, yang masuk Islam lambat. Puak-puak itulah yang bunuh Ammar bin Yasir. Dia meninggal dunia dalam perang Siffin umur 93. Panjang umur Allah Akbar. Tapi kena siksa Ustaz, zaman muda kena siksa. Allah. Boleh tak sikit je silat? Boleh kono. Baik. Penyiksaan tersebut tidak sahaja dilancarkan terhadap golongan yang lemah, bahkan hal ini dilancarkan walaupun terhadap anak sendiri. Ini perenggan yang terakhir saya nak baca. Tadi yang pertama hamba, yang kedua pun hamba, yang ketiga ni bukan setakat hamba kena siksa, anak sendiri pun kena belasah. Saya masuk Islam, siapa dia anak sendiri ni? Mus'ab bin Umair. Allah, macam mana nak cerita? Minta maaf no, bila kita sebut nama para alim ulama ni Islam. Sebab tu ayah kalau boleh, saya duk pesan banyak kali dah, suruh beli Sahih Bukhari. Beli Islam, dia pergi kedai beli Sahih Bukhari lah. Sebab dalam Sahih Bukhari ni Islam, Imam Bukhari sebut, siapa dalam rumah dia ada Sahih aku, rumah dia takkan dimasuki pencuri. Siapa yang dalam kenderaan dia berlayar naik atas kapal bawa Sahih Bukhari, kapal tu tidak akan tenggelam. Pasal apa Ustaz? Sahih Bukhari tu ada special ke? Tak ada. Sebab dalam Sahih Bukhari tu ada berapa ribu nama para alim ulama, ada berapa ribu nama orang salafus soleh, ada berapa orang nama sahabat ada dalam Sahihul Bukhari. Lepas tu bila kita buka Sahih Bukhari, sekali dia ada an sekian-sekian, daripada sekian-sekian, haddatsana sekian-sekian sampai kepada sahabat Nabi Abu Hurairah ke apa kan, sampai pada Nabi SAW. Satu hadis kadang sampai ada 5-6 nama. Ulama mengatakan idza dzukira ulama tatanazzala alaihim rahmah. Bila sebut nama orang alim, rahmat akan turun. Lepas tu saya duk pesan banyak kali, beli je salah, beli Sahih Bukhari, beli buah di rumah. Tak baca pun tak apa, simpan je lah. Lalu pergi kat rak tengok, oh ni Sahih Bukhari aku ni. Kan, sampai berabuk, tengok habis. Saya beli je lah, simpan di rumah. Saya sampai lah tak baca, tengok. Jadi boleh ke no? InsyaAllah Zilana sebut nama alim ulama. Baik. Mus'ab bin Umair adalah salah seorang anak orang kaya. Sejak daripada muda dia sentiasa dimanjakan oleh maknya. Allahu Akbar. Beliau sering pakai pakaian dan kasut yang paling mahal harganya. Ambil perhatian Mus'ab bin Umair anak mai.
Ulama mengatakan dia kalau pakai baju sekali ni, pakai sekali, cabut buang, kira buruk lah, tak pakai dah. Boleh ke? Dia pakai baju, dia cabut buang baju tu, dia tak pakai dah kali kedua, kira buruk lah. Minyak wangi, dia pakai sekali, dia tak pakai dah, kira busuk lah. Haji Noh hatok mak dia Ustaz Noh. Ya, tapi mak dia bagi. Allahu Akbar. Jika sedang berjalan, orang akan mengenalnya daripada jauh, daripada bau minyak yang harum. Bila dia berjalan, orang bau minyak, orang kenal ni Mus'ab. Pasal tak ada siapa pakai bau minyak wangi macam mana yang dia pakai. Special Mus'ab bin Umair. Sampai baginda pernah berkata, aku tidak pernah melihat seorang orang Mekah yang lebih tampan, lebih cantik pakaiannya, lebih mewah pakaiannya daripada Mus'ab bin Umair. Nabi kata orang yang paling mewah pakaian, paling handsome, paling segak pakaian ni Mus'ab bin Umair ni. Tapi bila dia masuk Islam, nanti bulan depan saya cerita, dia masuk Islam, dia cuma ada kain selai. Tapi bila dia masuk dalam Masjid Nabawi, Nabi tengok dia, Nabi teriak. Dia sanggup buang semua kekayaan dia. Mak dia boykot dia, mak dia tak bagi subsidi kat dia, tarik lah subsidi pasal masuk Islam. Masuk Islam kena tarik subsidi no? Dia sopa macam sokong Islam kena tarik beasiswa, sopa macam dia masuk dalam Masjid Nabawi, Nabi teriak. Waktu dia mati je lah ni, dia ada kain selai perang Uhud, syahid perang Uhud, ada kain selai. Waktu dia meninggal dunia, sahabat-sahabat ambil kain tu, tutup kepala dia. Bila tutup kepala, nampak kaki. Tak ada kain nampak, tak ada dah, tinggal kain selai dia. Tutup kepala, nampak kaki. Macam ni lah, buat bayang macam ni. Ni badan dia. Ambil kain tutup kepala, nampak kaki bawah. Sekali sahabat-sahabat tarik kain tu turun ke bawah, nampak kepala. Tapi tak ada dah, tak ada kain, tak ada apa dah. Yang tu je ada, harta dia tu je. Waktu tu Nabi SAW suruh sahabat-sahabat tutup kepala dia macam tu, kaki dia Nabi suruh tutup dengan daun idkhir. Ada satu jenis daun yang berada di padang pasir, Nabi suruh tutup dengan daun tu. Nanti bulan depan saya akan cerita lebih panjang tentang Mus'ab bin Umair, sahabat yang Nabi hormat, sahabat yang Nabi sayang. Nabi cukup sayang Mus'ab bin Umair. Nanti kita akan tengok ketika Mus'ab mendapat berita diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam.